Hello semua, pada video kali ni saya nak tunjukkan bagaimana guna VET simulation untuk ajar korang nak kira projectile motion. So you google saja VET simulation projectile motion and then you click pada yang second part tu and then pilih vectors. So dekat sini kita boleh nampak kita punya cannon ni kita boleh adjust ketinggian dia dan juga angle dia jugalah. Kat sebelah kanan ni apa yang kita buat, kita tick dia punya velocity vectors dan air resistance kita untick dia. And then bahagian components tu pun korang tick dia. And then you boleh nampak pergerakan kita punya vectors pada paksi X dan paksi Y. Untuk initial speednya ni korang pun boleh adjust juga dan you boleh tengok effect dia. Menarik untuk dicuba. Jangan lupa cuba, okay? Pada bahagian ni saya pause-pausekan dia punya projectile motion supaya korang boleh nampak yang kalau pada X component anak panah dia sentiasa sama, tapi pada Y component dia semakin bertambah bila dia menurun. So dekat sini kita boleh guna meter time range height ni untuk tengok value yang ada pada setiap bahagian projectile motion tu. So, jom kita terus pergi kepada calculation yang kita nak gunakan sebagai contoh. So, saya ambil height 4 meter, sudut 55 darjah dan initial speed 18 meter per second. So, jom kita projectkan dia dan kita tengok apakah value yang ada pada time of flight kita. So, dekat sini kita ada 3.26 saat dan kita pindahkan kepada kita punya worksheet kita sebab kita nak calculate nanti. Dan juga saya pun nak juga cari height, maximum height. So, jom kita terus buat. Release point yang saya ada ialah dekat sini dan endingnya ialah dekat sebelah situ. Okey, so kita dapati bahawa endingnya dekat bahagian bawah sekali. So ini SY kita ialah negatif 4 meter sebab di bawah release point. So kita buat listing SY sama dengan negatif 4 meter. Yang ini kita kena letak sendiri, kita kena tahu sendirilah. Next kita punya initial velocity ialah 18 meter. Kita buat salin dulu dan obviously kita punya initial velocity ni dia duduk bukan betul-betul pada paksi X ataupun paksi Y. So, kita kena resolve. So, untuk resolve, kita buat UX sama dengan, kita tak tahu sekarang ni nak letak sin ke nak letak cos. Cara dia mudah je. Sekarang kita tengok kita punya theta. So, theta ni duduknya dekat paksi X. So, UX lah yang akan dapat cos 18 cos 55 darjah sama dengan 10.32 meter per second. Ini ialah untuk UX. Seterusnya kita buat calculation untuk UY pula. Ini kita nak resolve lah. So obviously kalau dah UX dapat cos, UY akan dapat sin lah. So jawapan dia ialah 14.74 meter per second. Step seterusnya kita nak cari time of flight. Kita akan gunakan SY sama dengan UYT minus half GT squared sebab kita dah memang sedia ada SY. So, kita masukkan negatif 4 darabkan sama dengan 14.74 T dan kita masukkan 9.81 T squared. Yang ini ialah kuadratik. So, kita akan gunakan kalkulator macam ni. So, bila kita dah isikan jawapan, kita dapatlah X1 3.25. Yang negatif ni jangan ambil ya. Kita ambil yang positif saja sebab time memang ambil yang positif. So, then kita masuklah dekat dalam kita punya jawapan T sama dengan 3.26 saat. Dan yang step terakhir ialah untuk dapatkan kita punya nilai SX iaitu range kita. Gunakan satu-satunya equation yang ada pada paksi X dalam projectile motion iaitu SS sama dengan UXT. Masukkan nilai yang you boleh dapat 33.64 meter. So bila kita tengok balik semula dekat dalam kita yang kita screenshot tadi, yes betul. And in fact sebenarnya kalau kita tengok masa 3.26 saat ni pun sama dengan apa yang kita dah kira tadi. Seterusnya saya nak cari Hmax. So untuk Hmax kita kena cari dulu time pada that Hmax. So for that at Hmax Vy sama dengan kosong and then Vx sama dengan Ux. So saya gunakan equation Vy sama dengan Uyt minus Gt. Sebab maklumat untuk Vy saya dah memang ada
UI pun saya dah ada. So, saya terus cari masa, saya dapat 1.5 saat. Dan dengan menggunakan maklumat yang ada ni, saya nak masukkan balik dekat dalam SY sebab saya nak cari maximum height tu kan. So, saya gunakan SY sama dengan UIT minus half GT squared. So, saya masukkan semua maklumat yang kita ada. Maka SY yang kita dapat ialah 11.07 meter. Tapi itu belum Hmax tau. Sebabnya Hmax ialah daripada atas sampai sini je. Ni SY kita. Tapi kita punya Hmax tu kita kena campur yang 4 meter ni, yang to the ground ni. So Hmax sama dengan SY kita campur dengan 4 meter. So this is 15.07 meter. So check sikit sama tak? Yes, sama pun. So itulah dia cara kita study guna PhET simulation.